Baik, saudara, KEDA terus zahir komitmen tingkat infrastruktur luar bandar secara holistik. Perinciannya langsung bersama rakan penyampai Siti Zaidah Osman dari Kedah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 83.21 juta ringgit diperuntukkan Kerajaan Persekutuan kepada Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KEDA tahun ini. Peruntukan meliputi 50.71 juta ringgit untuk bajet pembangunan manakala selebihnya bajet pengurusan. Pengurusi KEDA Datuk Seri Jamil Khair Baharum berkata bajet pembangunan yang diterima meliputi 11 projek prasarana berjumlah 30.5 juta ringgit. Selain 6 projek ekonomi dan pertanian berjumlah 8.45 juta ringgit. Manakala modal insan menerima 8.87 juta ringgit melibatkan 5 projek dan 3 projek usahawan bernilai 2.85 juta ringgit. Yang ini tak termasuk dalam peruntukan direct daripada pusat, tetapi yang terus diberikan kepada kita direct dalam arti kata projek dan program di peringkat persekutuan yang dihantar direct kepada kita, tetapi peruntukan yang diberi terus untuk diuruskan oleh KEDA 83 juta, 32 untuk pengurusan, 50 untuk tujuan kita punya pembangunan. So pembangunan meaning that pelbagai perkara-perkara yang berkaitan dengan pembangunan di negeri Kedah. Sementara itu, KEDA terus komited memastikan segala perancangan berjalan lancar. Ada yang pelaksanaan yang secara berperingkat, ada yang kita kena habiskan pada tahun ini. Berdasarkan kepada inilah, termasuk dengan projek-projek yang sambungan lah yang telah kita dapat dalam RP ketiga yang sebelum ini. Pelan Strategik KEDA 2021-2025 memberi penekanan kepada 5 fokus utama, antaranya meliputi pembangunan infrastruktur dan kemudahan luar bandar yang lengkap dan berkualiti serta membangunkan modal insan luar bandar yang cemerlang secara holistik. Sejak 43 tahun beroperasi, KEDA telah menerima peruntukan keseluruhan 2.311 bilion ringgit. Teknologi Automated Fertigation System AFS yang diperkenal College Vocational Alostar KVAS membolehkan aktiviti pertanian lebih mudah, sistematik dan menjimatkan kos. Penyelaras Unit Inovasi dan Reka Cipta KVAS, Abdul Jalil Khairuddin berkata, AFS direka bentuk dengan menggabungkan peralatan elektronik. Komponen sistem perpaipan air diletak kemas di dalam bekas plastik. Sejak diguna pakai di tapak lembah inovasi fertigasi KVAS, ia ternyata meningkatkan kualiti hasil tanaman, pengurangan masa mengurus sistem tanaman serta melonjakkan keuntungan. Konsep sistem pertanian pintar ini bertujuan mengembangkan penggunaan teknologi dalam aktiviti pertanian bagi menggantikan sistem pertanian tradisional. Kita akan kawal kadar air yang kita nak bagi kepada setiap pokok. Berapa kuantiti air, berapa lama kita nak sembuh. Kemudian tu kita nak tentukan bila masa kita nak bagi bajet AB, bila masa kita nak bagi air kosong. Kita setting terus dalam sistem yang dibangunkan oleh pelajar ni lah. Dan alhamdulillah sebagai kita kata alternatif lah kepada pokok-pokok kecil yang baru nak belajar berjinak-jinak dengan sistem IoT ni, kita kos lebih kurang dalam 2,500. Kalau kita tengok di luar tu berbelah-belah ribu. Jadi nak belajar kita guna yang lebih murah lah. Kami di sini dalam masa yang sama kami juga dapat belajar tentang ilmu-ilmu pertanian di samping belajar mengenai kos yang kami pilih. Kami dapat belajar tentang cara bertani dengan menggunakan kaedah yang moden. Dengan adanya peluang macam ni, saya juga bukan boleh mencari pendapatan dalam bidang otomotif, juga dalam bidang pertanian pun saya boleh mencari juga pendapatan saya sendiri. Teknologi AFS mendapat pengiktirafan selain memenangi anugerah. Antaranya anugerah emas pada Innovation Development Through Educational Activities pada tahun 2021 dan terbaharu Naib Johan Agro Business and Innovation Challenge 2023 Agrofest Perak. Teknologi itu bakal menyertai 2 pertandingan di Bangkok, Thailand bulan depan. Percutian berkonsepkan inap desa dengan menyajikan pemandangan suasana kampung dan reka bentuk penginapan menarik semakin menjadi tumpuan. Apatah lagi jika penginapan tersebut menarik dan tular di media sosial. Ikuti bingkisan rumah segitiga warna-warni yang disediakan Firdaus Mokhtar.
Kini saya berada di rumah segitiga ini berhampiran di Muzium Arkeologi Lembah Bujang yang berukuran 14 kali 14 kaki yang setiapnya mempunyai nama masing-masing di seluruh Malaysia di Merbuk ini. Pengusahanya, Muhammad Amirul Mukris Muhammad Najib, mendapat inspirasi memilih rumah sebegini hasil idea daripada ahli keluarga dan kenalan terdekat. Pembinaan di Tanah Dusun berkeluasan 1.2 hektar ini bermula setahun lalu dan dibuka pada Ogos 2023. Skala ini juga dapat menarik minat pelancong yang mahukan kelainan dan keunikan tempat percutian untuk family mereka. Setiap bilik mengandungi dengan nama negeri mereka tersendiri, seperti bilik nombor 1 nama Budak Perlis, nombor 2 Mamu Penang dan sebagainya lah. Dihiasi dekorasi kincir angin dan air, kolam mandi serta landscape berlatarkan belakang flora dan fauna, suasana Bukit Bukau melengkapkan suasana sekaligus menenangkan jiwa. Laporan Firdaus Mokhtar, RTM. Berlainan pula dengan pengusaha penginapan dan rekreasi di Rock Village, Bukit Kurasik mengambil idea konsep tempat pelancongan di Thailand ternyata bukan sahaja membantu mempopularkan kawasan pendalaman itu, malah membantu meningkatkan taraf ekonomi penduduk. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Rock Village ค่ะ สวัสดีครับ selamat datang ke Rock Village. Tidak sampai 2 tahun dibangunkan, kawasan yang dipenuhi puluhan bongkah batu ini dan pernah dianggap tidak menguntungkan menjadi tumpuan pemburu keindahan alam dan aktiviti rekreasi. Keindahan awan kapetnya dengan suasana keaslian kampung menjadi tarikan utama. Saya lahir di sini dan bapa saya, datuk nenek saya pun di sini. Dalam tak tahu berapa generasi dah. Saya pun tak pastilah. Kalau 6, 7 saya tak tahu. Kalau nak tanya, saya orang Siam, bukan orang Thai. Di sini orang Siam. Kita pun travel banyak, tapi dekat sini bila sampai tu, first attraction tu memang batu. Batu pagi lain, tengah hari lain, you ada dapat feeling. Lepas malam, bila kena cahaya, you akan dapat feeling yang satu lagi. Ternyata idea yang diketengahkan membuka mata banyak pihak termasuk Tourism Malaysia bagi menggalakkan pelancongan domestik. Paparan itu tadi mengakhiri bahan berita dari negeri Jerapan Padi Kedah. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Zaida dari Kedah. Baik saudara, 61,466 penduduk Kedah telah mendaftar dan mengemaskini sistem padu setakat ini. Angka itu masih rendah iaitu hanya 4% daripada jumlah keseluruhan kira-kira 1.5 juta penduduk Kedah yang layak berbuat demikian. Bagaimanapun, Jabatan Perangkaan Kedah optimis angka tersebut dapat ditingkatkan dengan pelbagai langkah dan usaha bersepadu dilakukan bagi menggalakkan orang ramai mendaftar sistem padu. Pengarahnya Nadia Marzuki berkata, ketiadaan kemudahan internet serta tidak mendapat maklumat yang jelas dan tepat berkaitan padu menyebabkan ramai penduduk masih belum mengemaskini sistem itu. Ketika ini, 12 pusat ekonomi digital PD di setiap daerah di negeri itu digunakan sebagai kaunter fizikal padu. Kita nak sebenarnya semua rakyat Malaysia ini bantu-membantu antara satu sama lain supaya hebahan itu sampai ke peringkat golongan sasar. Kita takut ada golongan-golongan yang sebenarnya mereka ni sepatutnya berada di dalam sistem padu tu sebab memudahkan kerajaan untuk membantu mereka di kemudian hari kan. Langkah ini akan pada hari ini saya rasa cukup berkesan dan bermanfaat pada semua warga Konrang, Kedah dan khususnya warga Malaysia. Jadi disarankan untuk program yang lebih mantap dan dapat sambutan dicadangkan. Maklumat ini kita hebahkan pada semua ketua-ketua kampung dan PD. Saya kira bagus jugalah bagi kami yang dah berumur ni, yang tak tahu nak buat melalui online apa, dapat kami main kat sini, boleh buat. Pendaftaran dan pengemaskinian maklumat ke dalam sistem padu boleh dilakukan sehingga 31 Mac ini.
Kebimbangan penduduk kampung sekitar Perdu di Padang Terap, Kedah mengenai gangguan gajah liar di kawasan berkenaan sejak beberapa hari lalu berakhir apabila seekor gajah liar berjaya ditangkap. Ketua Polis Daerah Padang Terap, DSP Mulkiaman Manzar berkata, 2 ekor gajah betina yang diberi nama Abot dan Rambai telah digunakan bagi membantu memindahkan gajah liar itu. 2 gajah betina tersebut telah dibawa daripada Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah Lancang Pahang. Tambahnya, Balai Polis Kampung Tanjung menerima laporan daripada Perhilitan Daerah Sikh Padang Terap yang mengatakan terdapat gangguan gajah liar dalam kawasan Kampung Lekong Pedu. Menurutnya, kampung tersebut terletak di dalam sebuah kawasan ladang dan Perhilitan telah mengambil tindakan yang sewajarnya dengan menangkap gajah liar tersebut. Pihak industri di Pulau Pinang ada membeli air terawat daripada Lembaga Air Perak LAP bagi menampung keperluan semasa susulan gangguan bekalan air di negeri itu. Perkara itu disahkan Menteri Besar Perak, Datuk Seri Saharani Muhammad sekaligus menjawab tanda tanya mengenai berpuluh-puluh lori tangki di tepi jalan Persekutuan Ipoh Butterworth menunggu giliran mengisi air dari loji rawatan air LAP Sungai Rawa. Negerinya tidak, tetapi pengguna-penggunanya yes. Kebanyakan pengguna termasuk ada beberapa orang YB yang minta tolong kita supply. They have to pay lah, ya, sebab dia adalah merupakan pembelian air terawat. Ada satu jenis lagi, dia minta tolong kita menghubungi mana-mana penyedia tangki. Yang selama ini memang LAP pun menyewa tangki tersebut. So kita dah bantu mereka dengan menamakan mana-mana syarikat yang ada membuat penyediaan membekal tangki-tangki. Jadi itu saja yang kita boleh membantu setakat inilah. Sebelum ini, Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP mengumumkan kira-kira 590,000 pengguna termasuk bukan domestik akan mengalami gangguan air berjadual selama 96 jam bermula 14 Januari ini. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK akan terus bekerjasama dengan KPDN bagi memastikan harga penginapan mahupun pakej pelancongan yang ditawarkan di negara berpatutan. Timbalan Menteri MOTEK Khairul Firdaus Akbarhan memandang serius rungutan sesetengah pihak yang mendakwa kos untuk melancong di negara ini adalah mahal. Kerjasama itu antara usaha kerajaan merakyatkan sektor pelancongan di negara ini menjelang Tahun Melawat Malaysia 2026. Memang betul ada yang mengambil kesempatan dan ini telah dilihat secara serius oleh pihak kementerian bagaimana kita boleh memastikan harga yang ditawarkan itu sebenarnya berpatutan. Kerana konsep kita ialah untuk merakyatkan pelancongan dan apabila kita bicara tentang merakyatkan pelancongan, itulah yang perlu diutamakan harganya, pakejnya, kemudahannya, keselesaannya dan perkara-perkara yang lain. Beliau ditemui pada Majlis Perasmian Tasik Cermin 2 sempena Tahun Melawat Perak 2024 di Ipoh. Dalam pada itu, pihaknya menafikan dakwaan tiada peruntukan disalurkan MOTEK kepada Perlis sempena Tahun Melawat Perlis 2024. Mahkamah Magistrate Ipoh menetapkan 6 Mac sebutan semula kes pekerja kedai aksesori telefon atas tuduhan membunuh majikannya minggu lalu. Magistrate Siti Nora Sharif menetapkan tarikh itu berikutan kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, Yap Kong Ming, 54 tahun, didakwa telah melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian terhadap Lee Seun Lin pada 4 Januari lalu. Perbuatan itu dilakukan di Taman Rasi Jaya Menggelembu, Ipoh. 7 individu dipanggil beri keterangan berhubung insiden kebakaran 3 kenderaan milik ahli parlimen berwas di kediamannya di Taman Semarak Jaya Air Tawar semalam. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hasran Basri berkata, dalam kenyataan memaklumkan ketika itu pihaknya masih menunggu laporan tersebut. Setakat ini tiada tangkapan dibuat. Susulan insiden itu, pihaknya juga akan mempertingkatkan rondaan dan pemantauan di sekitar kawasan kejadian. Awal pagi semalam, polis menemui 1 botol disyaki mengandungi molotov koktail yang menyebabkan kebakaran sekaligus memusnahkan 3 kenderaan milik bekas speaker Perak itu. Siasatan dibuat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan iaitu khianat dengan api.
Pengasuh warga Indonesia mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Kangar atas tuduhan menyembunyikan kelahiran bayinya bulan lalu. Pengakuan dibuat Yuni Widyasari di hadapan Magistrate Nur Syahida Abdul Rahim. Mengikut pertuduhan, Yuni didapati secara rahsia telah menyembunyikan kelahiran bayi yang dilahirkannya dalam bilik air sebuah rumah di Taman Mutiara pada 20 Disember lalu. Dia kemudian bertindak menggali tanah di belakang rumah jirannya sehari selepas itu pada 6.30 pagi sebelum menanam mayat anaknya. Mahkamah menetapkan tertuduh dikenakan jaminan RM8,000 dengan 2 penjamin rakyat Malaysia. Tarikh sebutan semula kes pada 15 Februari.